Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Jadi alhamdulillah pada pagi Jumaat ini dapat sama-sama kita berkumpul bersama untuk mendengar satu bacaan kitab sirah Nabi SAW yang berjudul Badrut Tamam wan nujumu wathawaqib. Badrut Tamam wan nujumi athawaqibi. Sebuah kitab nipis, yang nipis je kat kitabnya, karangan Syekh Ahmad Al-Fatani rahimahullah taala. Baik, jadi bermula pada hari ini kita akan memulakan bacaan halaman per halaman insya-Allah sehingga khatam, dan mudah-mudahan ini merupakan salah satu usaha kita lah untuk kita mengingati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membaca sirahnya. Jadi baiklah, kita mulakan pembacaan kita pada pagi ini. Yang pertama, kita memandangkan kitab ini merupakan sebuah kitab turas Jawi, kan? Jadi kitab Jawi ni biasanya dia ada kita kata apa? Dia punya ayat tu ada di depan. Ada apa? Kita kena baca punya cover itu. Adalah beberapa maklumat yang disampaikan di dalam halaman muka hadapan ini. Baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid darain amin. Inilah risalah yang amat indah, dinamakan dia Badrut Tamam wan nujumu Badrut Tamami wan nujumi athawaqibi. Pada menyatakan ahwal penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan barang yang bagi setengah daripada keluarganya dan sahabatnya pada ahwal dan manaqib. Maka adalah perceraiannya pada dalam kitab ini disebutkan juga tentang Nur Muhammad SAW. Jadi kita tidak sentuhlah bab itu. Dan cerita berkahwin bapanya dengan ibunya dan mengandungnya dengan dia dan diperanakkan dia, dan pada dibangkitkan dia jadi Rasul, dan masuk Islam sahabat dan berpindah setengah mereka itu kepada negeri Habasyah, dan menyakiti kufar Quraisy akan dia, dan berpindah kemudian ke Madinah dan mendirikannya akan agama Allah Ta'ala hingga suci ia. Dan pada wafatnya dan pada selang-selang demikian itu, beberapa banyak cerita yang sahih, yang indah-indah, dan pada akhirnya beberapa fasal pada manaqib Sayyidatina Fatimah dan Sayyidina Al-Hasan dan Sayyidina Al-Husain, dan manaqib sahabah yang 4 diterjemahkan oleh ataupun ditulis oleh Ar-Raji Karamarabihi Al-Ahsani Ahmad bin Muhammad Zain bin Mustafa Al-Fattani afallah ta'ala anhum wa an walidihim wa muhibbihim wal muslimin, amin. Ya, inilah yang tertulis di halaman hadapan kitab ini. Dan kalau rakan-rakan pendengar dan penonton yang ingin dapatkan kitab ini, bolehlah saya beli di Jaafar Awas di Kota Baru. Di situ ada jual kitab ini. Jadi mungkin ada jual di online dan sebagainya. Bolehlah beli untuk sama kita mengikuti bacaan kitab ini, insya-Allah. Jadi itulah yang menarik apabila kita baca kitab kuning ni ataupun kitab Jawi ni, di hadapan muka depan kitab ini sendiri dah ceritakan apa isi kandungannya. Jadi kita dah dapat kefahaman bahawa kitab yang nipis ini, Badrut Tamam ni, pertama menceritakan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun disebut ataupun diceritakan di sini berkenaan dengan konsep Nur Muhammad,
Jadi saya tidak sentuhlah sebab itu bukan bidang pengetahuan saya. Jadi untuk mereka yang pakar yang memahami perkara ini mungkin boleh uraikan selepas ini. Jadi saya skip itu tentang Nabi Muhammad. Jadi saya teruskan kepada kelahiran Nabi SAW sehinggalah mendirikan kerajaan Islam Madinah. Kemudian juga selain daripada kisah Nabi sehingga Nabi wafat, diceritakan juga tentang beberapa para sahabat. Tiga ahli bait, Sayyidatina Fatimah, dan dua cucu baginda Al-Hasan dan Al-Husain, serta 4 orang sahabat Khulafa Ar-Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali. Jadi itulah dia kandungan kitab ini. Jadi pada saya untuk kita semua ni yang mahu membaca sirah tapi bimbang ataupun rasa susah nak baca kitab yang tebal-tebal atau lagi kitab yang bahasa Arab, saya sarankan untuk kita mulakan dengan kitab ini. Kitab bahasa Melayu, walaupun dia tulisan Jawi tapi dia sampaikan dalam bahasa Melayu dan gaya bahasanya lebih mudah untuk kita fahami. Jadi andai kata selepas kita settle pembacaan kitab ini, barulah lebih mudah apabila kita membaca kitab-kitab yang lebih besar. Itu saranan saya lah. Macam saya dulu di UKM, kami ada satu subjek fiqh sirah. Yang diajar oleh Dr. Farid Mazin. Kami gunakan kitab fiqh sirah. Itu kira kitab ringkas lah. Kitab ringkas tapi dia kita kata moden. Pendekatan moden punya. Jadi sebelum munculnya moden tu ada Badrul Tamam ni. Tapi kalau yang nak baca yang susah, yang rumit, yang kita kata yang tinggi punya, yang high level punya, boleh dah baca Sirah Nabawiyah Ibn Hisham dan Ibn Ishaq. Mungkin kalau nak yang spesifik, yang detail, tetapi sebuah kitab yang muktabar, bolehlah baca Sirah Nabawiyah karangan Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri. Itu yang dikatakan sebagai sirah yang dah disaring, dah ditapis menjadi sirah yang sahih. Okey, tak ada masalah. Kita jadi untuk permulaan ni, kita baca kitab ini ni insya-Allah. Mudah-mudahan dapat kita khatamkan. Setidak-tidaknya kita boleh memahami sirah Nabi SAW. At least apabila kita ceritakan tentang sirah Nabi SAW, kita boleh ceritakan. Tak perlu nak hurai panjang-panjang. Poin-poinnya ringkas pun sudah membadai untuk kita semua insya-Allah. Jadi bismillahirrahmanirrahim ya. Kalau boleh buka muka surat 3. Nanti kalau ada kesempatan boleh dah dapatkan kitab ini insya-Allah. Jadi saya mulakan untuk hari ini selama 30 minit saja. Ya, kita baca sedikit tentang beberapa baris di halaman yang ketiga. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Dan dengan berkatanya berhadap ia kepada Allah SWT pada Ashabul Fil, dan mereka itu tentera yang datang daripada pihak Raja Habsyah dengan beberapa banyak gajah siap meruntuhkan mereka itu akan Kaabah. Maka dibinasakannya akan mereka itu dengan beberapa banyak burung ababil yang melontarkan mereka itu dengan beberapa banyak anak batu daripada neraka. Jadi sebabkan saya dah skip perbahasan tentang Muhammad itu, dia bermula dengan peristiwa tentera bergajah ataupun kita kata kedatangan tentera Abrahah untuk meruntuhkan Kaabah. Ini ada diceritakan dalam ni. Jadi kita boleh katakan bahawa permulaan kepada sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kita boleh tengok bermula daripada peristiwa tentera bergajah ataupun tentera Abrahah nak serang Kaabah tu. Jadi bersempena dengan tahun itu, tahun kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Jadi ketika itu siapa yang memimpin kaum Quraisy ketika itu? Beliau ialah Abdul Muttalib, datuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, jadi diceritakanlah tadi, disebutkan tentera Ababil memusnahkan burung-burung Ababil memusnahkan tentera Abrahah dan Ashabul Fil itu kerana mereka ingin meruntuhkan Kaabah. Itu saya tak perlu ulaskan lah, sebab kita semua dah maklum. Okey,
batu daripada neraka yang dibawa oleh ababil itu bernama sijil. Itulah. Kemudian berpindah, okey. Ni dia ceritalah, disebutlah tentang Nur Muhammad itu. Kemudian berpindah nur yang cemerlang itu ia pada dahi bapanya Muhammad SAW, Sayyidina Abdullah Az-Zabih. Dan digelarkan dia dengan Az-Zabih, artinya sembelihan. Kerana bapanya Abdul Muttalib menghendaki sembelihkan dia. Jadi, kisah Nabi SAW itu pertama bermula dengan tentera bergajah, kemusnahan tentera bergajah. Yang kedua, peristiwa besar sebelum kelahiran Nabi SAW adalah berkenaan dengan bapa baginda Abdullah, Sayyidina Abdullah Az-Zabih. Syekh Ahmad Al-Fatani di sini menyebut gelaran Sayyidina Abdullah itu Az-Zabih. Kenapa Az-Zabih? Kerana Sayyidina Abdullah itu ingin dikorbankan ataupun ingin disembelih oleh bapanya Abdul Muttalib. Kisah yang serupa seperti kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Jadi mungkin gelaran Az-Zabih itu kita tak kita jarang dengar, sebab dalam kitab-kitab sirah yang tebal biasanya tidak disebut. Saya sendiri pun baru pertama kali menjumpa gelaran Az-Zabih ini dinisbahkan kepada Abdullah, Sayyidina Abdullah. Kenapa Abdul Muttalib ingin menyembelih bapa Nabi SAW itu, Abdullah? Dan kita baca sambung. Dan kenyataan demikian itu bahawasanya kabilah Jurhum yang diam mereka itu pada Mekah tatkala kedatangan atas mereka itu barang yang mengeluarkan mereka itu daripadanya. Menyahajlah Amru bin Al-Haris Al-Jurhumi kepada beberapa mata benda yang nafisah. Ditaruhnya di dalam telaga Zamzam dan dikebumikannya akan dia, dan bersungguh-sungguh ia pada menyembunyikannya, dan lari ia serta kaumnya ke negeri Yaman. Jadi disebutkan di sini asal usul cerita kenapa Abdul Muttalib ingin menyembelih Abdullah itu adalah rentetan daripada peristiwa sebelum itu, iaitu peristiwa kabilah Jurhum masuk ke Mekah. Macam itulah disebutkan di sini, ada seorang namanya Amru bin Al-Haris Al-Jurhumi, dilarikan diri dari Mekah. Kemudian dia menanam harta-harta dia, dia kata emas, duit-duit apa semua, segala harta yang dia ada dia tanam di dalam telaga Zamzam dan dikambus. Jadi telaga Zamzam tertimbus ketika itu. Itu sebelum zaman Abdul Muttalib. Maka berkekalan tersembunyi ia kadar lebih daripada 500 tahun dan tiada diketahui kan tempatnya, hinggalah mengilhamkan Allah Ta'ala akan Abdul Muttalib suruh menggali akan dia pada tempatnya dengan beberapa tanda. Sebelum tu telaga Zamzam telah dikambus. Jadi waktu tu di Mekah telaga Zamzam tidak ditemui dah, hilang. Kemudian pada zaman Abdul Muttalib ni ketua kabilah Quraisy di Mekah itu, beliau mendapat ilham untuk menggali semula telaga tersebut. Allah SWT mengilhamkan beliau untuk menggali telaga tersebut. Dan kita kena ingat bahawa ahli keluarga Nabi SAW itu adalah Hanif, kita kata apa, berada dalam agama Hanif Nabi Ibrahim AS, dan mereka tidak terlibat dalam penyembahan berhala semua tu. Jadi Allah SWT mengilhamkan kepada Abdul Muttalib untuk menggali telaga tu. Dan demikian itu dalam mimpinya beberapa kali. Mimpi banyak kali lah, supaya yang menandakan bahawa dia kena gali telaga tu semula. Maka menggalilah ia dan anaknya Al-Harith 3 hari, dan tiada ia bagi Abdul Muttalib anak melainkan seorang itu juga. Jadi nak gali telaga tu bukan satu usaha yang senang. Kena kerahan ataupun guna tenaga yang ramai. Tapi Abdul Muttalib ni ketika itu ada seorang je anak, namanya Al-Harith. Jadi diorang berdua galilah, dua anak tu gali-gali telaga tu. Dan telah menyakiti setengah daripada Quraisy akan dia dan menegah mereka itu dan merebut itu dan membuat mereka itu akan dia, maka bernazar ia
Soalan macam tu lah. Kita kata apa? Ketika mana Abdul Muttalib dan anaknya Al-Haris menggali telaga itu, telaga Zamzam, orang Quraisy semua mengejek dia, kan? Menghalang, dia kata, apa kau buat semua ni kan? Buang masa je kan. Macam pelik lah, apa benda dia orang buat ni kan? Gali-gali telaga, gali-gali pasir apa semua kan. Sebab penduduk Mekah ketika itu tak tahu dah kewujudan telaga Zamzam. Sebab dah dikambus lama 500 tahun tadi, Syekh Ahmad sebut. Jadi, macam-macam lah cabaran dan halangan apa semua kan. Jadi Abdul Muttalib tetap meneruskan usahanya untuk menggali telaga Zamzam. Lalu dia bernazar, jikalau memudah Allah Ta'ala baginya pada menggali Zamzam dan mereka mengkurniakan Allah Ta'ala baginya 10 orang anak lelaki-lelaki dan jadi mereka itu yang menolongnya, nescaya menyembelih ia akan seorang daripada mereka itu kurban Allah bagi Allah Ta'ala. Jadi Abdul Muttalib ni bernazar, ya Allah, kalaulah aku dikurniakan 10 orang anak lelaki yang dapat membantu aku menggali telaga ni semula, aku akan korbankan salah seorangnya. Jadi macam kata betul-betul lah Abdul Muttalib ni nak galikan telaga tu. Kesungguhan beliau. Jadi maka berkekalan digalinya hingga nyata ia baginya, maka mengucap takbir ia bagi Allah Ta'ala dan dapat ia di dalamnya akan 2 rupa kijang daripada emas dan beberapa banyak pedang dan baju rantai. Maka memukul Abdul Muttalib akan segala pedang itu, dijadinya akan dia pintu bagi Kaabah dan digantungkan 2 kijang emas itu pada pintu itu hingga dicurikan keduanya. Gitu. Jadi akhirnya Allah Ta'ala mentakdirkan Abdul Muttalib berjaya menggali, menemui mata telaga Zamzam tu, mata air Zamzam itu. Tapi di dalam tu beliau dapati ada timbunan-timbunan harta yang telah ditanam oleh tadi tu Amr bin Al-Haris Al-Jurhumi tu. Apa yang dia dalam tu? Dalam tu ada kijang, ada patung kijang emas. Kemudian ada banyak pedang, banyak apa kita kata, berbilah-bilah pedang, banyak pedang macam tu, baju besi apa semua yang menjadi harta yang sangat berharga lah oleh puak-puak Arab ketika itu, ada dalam tu. Jadi patutlah air tak keluar sebab dah tersumbat semua dengan benda tu kan. Jadi itulah cerita dia. Jadi apa yang Abdul Muttalib buat lepas dah jumpa, Abdul Muttalib keluarkan semua tu, semua itu dileburkan. Segala pedang dijadikan dia pintu. Pedang semua yang ada dalam tu Abdul Muttalib ambil, kemudian dicairkan, dileburkan besi pedang tu, kemudian dijadikan pintu Kaabah. Maksudnya diletakkanlah jadi pintu. Adapun kijang emas tadi tu, dua patung kijang tu digantungkan di dalam Kaabah itu. Sehingga akhirnya dicuri pula benda tu. Digantung pada pintu hingga dicuri. Itu dah hilang lah. Okey. Jadi kita sambung lagi sikit lagi. Maka tak kala cukup bagi Abdul Muttalib 10 anak, menyuruh ia akan mereka itu kepada menyempurnakannya dengan nazarnya. Tak apalah. Setakat ini sajalah untuk hari ini. Jadi kita dah tengok kisah berkenaan tentang Abraha dengan burung ababil. Kemudian kita tengok kisah berkenaan dengan penggalian semula telaga Zamzam oleh Datuk Nabi SAW Abdul Muttalib, dan mengapa bapa Nabi SAW Abdullah itu digelar sebagai Az-Zabih, yang bermaksud yang disembelih, yang akan disembelih, macam itulah seolah-olah. Jadi kita tengok pada minggu depan kisah lebih lanjut berkenaan dengan peristiwa pelaksanaan nazar Abdul Muttalib itu untuk menyembelih anaknya Abdullah, dan macam mana Abdullah boleh terpilih dalam kalangan 10 orang anak lelaki yang dikurniakan kepada Abdul Muttalib itu. Itu saja untuk hari ini. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Sambung pada minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.